Selamat pagi, salam sejahtera. Aku nak sampaikan kepada kamu semua berita terkini tentang pelantikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang dikatakan tinggal sekaki lagi ataupun sudah 2 kaki masuk ke Istana Negara untuk angkat sumpah. Tetapi ada kemungkinan-kemungkinan yang lain bakal berlaku. Hari ini dijangkakan menurut Salahuddin Ayub, beliau katakan mungkin Anwar Ibrahim akan angkat sumpah selepas apa yang berlaku sekitar semalam subuh sehinggalah pada pagi ini. Semalam sudah dinyatakan dengan jelas muktamad oleh kepimpinan UMNO bahwa UMNO bersetuju bersama dengan Pakatan Harapan dalam pembentukan kerajaan perpaduan dan menolak membentuk kerajaan perpaduan bersama Perikatan Nasional. Yang aku dok hairan, kata Presiden PAS ini dalam satu media di Malaysia kini, beliau kata kita masih di hadapan dan kekal tenang. Aku pun hairan apa yang dimaksudkan oleh Hadi Awang ini yang dia kata kekal tenang dan dia masih di hadapan, Perikatan Nasional masih di hadapan. Bagaimana pula Barisan Nasional berada di hadapan? Sedangkan Baris UMNO dan Barisan Nasional, UMNO khususnya, telah pun menolak kerjasama dengan Perikatan Nasional dalam membentuk kerajaan perpaduan. Siapa yang menyokong Hadi ini? Itulah yang memberikan kita tanda tanya besar. Siapa yang bersama dengan Hadi? Kerana sekiranya berlaku sokongan di luar daripada gabungan politik, itu dianggap sebagai melanggar akta anti lompat parti. Selain daripada itu, yang benar-benar aku nak sampaikan kepada kamu semua ialah apa clue kepada Anwar Ibrahim bakal jadi Perdana Menteri hari ini. Dinyatakan jelas oleh Puan Zarkasi bahawa Kerajaan Perak dan Pahang adalah clue yang terbaik, kata Puan Zarkasi. Beliau berkata, Puan Zarkati membayangkan kerajaan yang akan bakal dibentuk dalam masa terdekat ini adalah seperti di negeri Perak dan Pahang. Negeri Perak dan Pahang, kamu sudah tahu, sudah angkat sumpah kedua-duanya. Yang menariknya ialah di Perak, yang mana berlaku kerajaan campuran antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Walaupun Pakatan Harapan memiliki kerusi yang lebih banyak, namun yang menjadi menteri besar adalah daripada Barisan Nasional. Bukankah itu perkara yang baik? Bukankah itu perkara yang Malaysia tunggu-tunggu? Ada kompromi antara para pemimpin. Puan juga membayangkan penubuhan kerajaan Perak dan Pahang adalah clue yang terbaik. Sudah tentu bukan Perikatan Nasional, kata Puan Zarkasi. UMNO akan turun ke bawah untuk beri penjelasan. MCA dan MIC mesti terima kenyataan. Ayuh rakyat Malaysia, katanya. Moving forward, buka buku baru, katanya menerusi satu hantaran di Facebook. Beliau berkata demikian sebagai mengulas keputusan yang dibuat oleh ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO pada tengah malam semalam. UMNO bersedia membentuk kerajaan perpaduan tanpa melibatkan Perikatan Nasional. Kita ingin ucapkan tahniah kepada Anwar Ibrahim, tahniah kepada Pakatan Harapan dan juga tahniah kepada UMNO kerana mementingkan rakyat Malaysia dan negara. Mula hari ini, jom aku menyeru kepada rakyat Malaysia semua, kita tinggalkan sentimen parti, kita tinggalkan sentimen kepartian atau apa-apa sentimen sekalipun. Jom kita lihat satu-satunya bendera Malaysia, jalur gemilang mewakili negara kita. Seperti juga Agung, yang mana telah pun melapang dadakan baginda. Baginda mengajak kita untuk sama-sama menerima kesepaduan, sama ada apa jenis parti politik pun. Baginda mahu supaya rakyat Malaysia menerima ini sebagai satu perkara yang baru, yang mana kita harus mengutamakan negara. Kita jauhkan dulu kepartian, kita jauhkan dulu hak-hal pribadi. Kita utamakan dulu rakyat Malaysia. Nanti sudah dekat PRU, sudah mau menjelang kempen, baru timbulkan itu balik. Saudara, sudah 5 hari kerajaan Malaysia tidak mempunyai kerajaan. Jadi, berapa banyakkah kita akan kerugian? Takkan kita nak biarkan lagi berminggu-minggu masalah besar ini melanda Malaysia. Sudah-sudahlah ahli politik tu, sudah-sudahlah.
cukuplah, kami dah muak, kami dah tak rela lagi menunggu dan menunggu. Biar Agung yang tentukan sendiri, daulat Tuanku, daulat Tuanku. Saudara-saudara sekalian, dalam pada itu Puat juga menjelaskan parti itu amat serius dan demokratik ketika membuat keputusan penting tersebut. Kali pertama dapat pengalaman mesyuarat MKT UMNO sampai jam 1 malam katanya. Hampir semua orang bercakap UMNO amat serius dalam dan demokratik. Akhirnya keputusan dibuat secara konsensus, ujarnya. Tambah Puat lagi, BN akan menyertai kerajaan perpaduan atau apa-apa bentuk lain yang dan keputusan itu dibuat demi negara dengan mengambil kira nasihat yang di Pertuan Agong. Ini adalah pendapat yang paling aku setuju dengan Datuk Seri Puan Zarkasi, kerana beliau kata Barisan Nasional akan menyertai kerajaan perpaduan atau apa saja bentuk yang lain mengikut keputusan yang ditentukan oleh Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong demi negara. Ingat, ini demi negara, bukan untuk kepentingan parti, bukan untuk kepentingan satu-satu pribadi. Di lobi WTC, ramai pemberita tanya PH atau PN. Jawapannya mudah, kata beliau. PN tolak kerajaan perpaduan, GPS akur titah yang di Pertuan Agong, ujarnya. Jadi maknanya sekarang dua sudah parti gabungan yang setuju untuk akur pada kehendak agung, titah agung. Pertama ialah UMNO dan mungkin bakal Barisan Nasional. Yang kedua, GPS juga telah menunjukkan bahwa mereka akur dengan titah yang di Pertuan Agong. Berdasarkan kenyataan yang dibuat oleh Muhammad Puad, timbul persoalan besar sama ada parti itu mengetuai kerajaan yang bakal dibentuk. Ini kerana kerajaan Perak diketuai oleh BN, sementara di Pahang perbincangan masih berlangsung, namun PH telah menyatakan sokongan agar BN diberikan jawatan Menteri Besar. Saudara-saudara sekalian, selepas daripada clue yang diberikan oleh Puat Zarkasi ini, apakah Hadi masih kekal tenang? Itu persoalan dia. Dari mana dia akan dapat lagi sokongan itu? GPS sudah akur dengan titah yang di Pertuan Agong. UMNO sudah akur dengan yang di Pertuan Agong. Muhyiddin telah tolak titah yang di Pertuan Agong. Jadi sekarang siapa yang menyokong Muhyiddin? Itu jadi tanda tanya. Saudara-saudara, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa kamu tinggalkan komen kamu supaya semua orang tahu ini adalah suara rakyat. Jangan lupa juga tekan butang subscribe untuk mendapatkan terus isu-isu hangat daripada channel ini dan untuk perkembangan terkini daripada Istana Negara dan pelantikan Perdana Menteri kita yang ke-10. Bye-bye.